Gerakan Kuasa Pengguna. Kita panjangkan topik zalimkah perbankan Islam siri yang kedua. Sama seperti cakap tak serupa bikin, ataupun bikin tak serupa cakap. Betul. Kebohongan itu menunjukkan kepada kezaliman. Suami isteri dah banyak bohong. Adakah perbankan Islam ini menipu? Bukan dia menipu boleh ke? Yalah, permulaan nak menipu tulis-tulisan tak nampak macam semut tu. Janganlah untuk melepaskan diri itu tak boleh. Tak boleh lah. Dia kalau mendamaikan tu boleh. Layak juga cukup. Cukup. Maknanya yang telah dibankruptkan dengan tanpa sebab yang baik masih lagi bankrupt walaupun ada janji-janji yang nak melepaskan mereka. Dan ada banyak juga suara-suara yang datang daripada kawan-kawan dekat perbankan Islam ni macam pandang sero marah dekat tu, marah kat saya. Cerita yang betul lah, pasal kita tak nak cerita tak betul, tidak pergi syurga ke neraka nanti kan. Betul. Jangan main-main. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada riba. Sebab riba itu Allah janji akan berperang dengan sesiapa yang melibatkan diri dengan riba. Perbankan adalah satu institusi hutang. Saya tak kata pinjaman, tetapi satu institusi hutang. Dia tidak boleh hidup atau ni tanpa hutang. Jadi bila ada hutang tu baru bank boleh ada untung. Bank tak boleh untung atas cash. Riba hutang, dan ada riba juga di dalam jual beli. Jadi ada yang mengatakan backdoor. Rumah yang dibeli itu ataupun apartmen yang dibeli itu terbengkalai. Jadi apabila rumah terbengkalai, persoalannya bank bila dia tuntut 237,000 itu, dia jual apa? Ini persoalannya. Dan banyak yang bankrupt sebab ini. Disebabkan 37,000 tadi itu perjanjian yang dituntut oleh bank. Betul. Itu kan. Betul. Tetapi barang yang tidak ada itu satu masalah itulah lain. Satu. Wujudnya bank ni saya rasa niatnya baik. Tapi saya rasa dia perlu dijelaskan dengan sebaik mungkin. Dia perlu mempunyai karakter Islam itu sendiri. Benar. Kalau karakter yang tidak Islam, maknanya mana ada kebaikan di situ. Pasal Islam kalau operation, kalau ada unsur-unsur menekan, tidak mungkin kita boleh panggil dia Islam. Bergerak ke hadapan. Bukanlah kita tak suka Islamic Finance ni, dengan izin. Bank Islam ni ditubuhkan dengan kaki tangan Bank Bumi Putra, termasuk juga dengan software dari Bank Bumi Putra dan pegawai-pegawai kanan Bank Bumi Putra. Any act that is not contrary to Islamic principle is considered Islamic. Membenarkan bank-bank konvensional mengadakan tingkap-tingkap Islamik yang run parallel dengan perniagaan mereka. Dari situ kita dapat banyak kelemahan. Kelemahan itu adanya yang telah diperbaiki dan ada yang kekal sehingga ke hari ini. Mesti ada barang yang nak dibeli. Jadi bila ada barang yang nak dibeli, untuk harga, berapa harga yang nak dibeli, di mana bila rumah tu terbengkalai, bank mengambil tindakan undang-undang untuk menyaman dan juga mengambil tindakan pelaksanaan hukuman, termasuklah membankruptkan. Persoalannya, kalau rumah tu tak wujud, mana dia? Apa yang bank jual? Bank ialah pemilik. Pembeli membeli. Apa yang dia beli? Rumah tak ada, harga dah dibayar selama 5 tahun. Kemudian walaupun 5 tahun dah dibayar, pembeli tak sedar rumah tu tak wujud. Sampailah ke akhirnya bankrupt. Bila bankrupt pun kadang-kadang dia tak sedar lagi rumah tu tak wujud. Pembeli yang berkumpulan mudah sedar, tapi pembeli individu tak sedar pun rumah tu tak wujud. Dia koma sampai habis. Bank kena pulangkan balik apa yang dibayar sebab dia beli barang. Ni bukan dia ambil loan. Dalam Islamic Finance tak ada loan. Betul. Dia ambil parallel action. Bila tak bayar, satu dia lelong, satu lagi dia go for bankruptcy. Apabila bank Islam, dia akan tuntut harga yang dijual. Harga akad kata dia. Harga akad dia kata. Tapi ini bahaya ni sebenarnya. Jadi duit yang dia keluarkan hanya 30,000. Dia claim 200,000. Tapi dia claim 230,000. Itu yang kita rasa sesuatu yang tak kena lah. Bank negara juga sudah mengeluarkan satu arahan untuk mengadakan ibrah, di mana dibayar balik. Tapi masih ada kes-kes yang dengan masih lagi yang tidak selesai, banyak yang sudah dibankruptkan. Dia boleh dua-dua, fleksibel lah. Saya pun boleh. Macam mana dia beza sikit. Kalau 12%, siapa yang nak pergi bank Islam? Sekarang ni ada juga yang tanya macam mana punya ada fee dalam bentuk-bentuk fee yang berbagai-bagai. Saya rasa Ustaz, sistem ni tak betul ni Ustaz.
Ustaz kata setakat ni memang kita ada ni je bank Islam. Jadi kita kena ambil yang ni lah. Walaupun benda tu tak betul. So cakap macam ni, ramailah umat Islam jadi merana nanti Ustaz. Because pasal benda sistem tak betul. Bila kita halat dekat ustaz-ustaz yang tertentu, dia kata tak, memang kena ikut Islam ni. Kata yang keras kepala tu yang cakap sistem dia betul nak kena tembak juga agaknya. Jadi dalam prinsip Islamic hire purchase ni, sekiranya kereta itu rosak, kereta tu kena servis, maintenance kereta tu, semuanya ditanggung oleh pemilik. Akhir financing period, pembiayaan tu, nanti bagilah resit yang maintenance service tu kita tolak. Ada. Kenapa tak diwajibkan kepada bank memberitahu kepada pelanggan? Ini Benda tu wujud di dalam resolusi penasihat syariah. Betul Islamic banking sepatutnya membantu umat Islam. Kalau kita pinjam 90,000, tak boleh ke Islamic banking jual balik kat kita tu dengan mengambil profit 60,000 ke, so that all the Muslims, especially orang Islam, dapat membeli rumah dengan harga lebih murah. Bank ni bukan satu institusi yang mahu risiko. Risiko pada bank ni hanya pada pelanggan. Pelanggan-pelanggan di Kelantan, rumah hanyut, bisnes dah hanyut disebabkan banjir. Perbankan Islam tidak ada kerugian apa-apa. Dia masih lagi. Sebab dia kata, saya dah jualkan barang tu pada awak. Dengan cara hutang. Awak punya tanggungjawab. Itu awak punya tanggungjawab. Sama dengan perbankan konvensional. Copy paste daripada konvensional saja. Cuma tukar term dia yang Arab-Arab tadi yang sebut saya. Tapi kalau nak pinjam duit, perbankan Islam tak boleh. Tak ada ya? Tak boleh. Sesuatu yang lebihan daripada pinjaman itu adalah riba. Jadi pinjaman tidak boleh ada lebihan. Rumah sebenarnya langsung tak ada. Dia hanya ada busuk jantan anak-anak yang duduk. Ada sandiwara antara pemaju dengan pihak bank. Jadi dia datang, dia bawa perjanjian tu kat rumah. Kita sign kat rumah tau, SMP semua tu. Kami tetap juga secret. So saya tak boleh nak buat pembelian benda-benda lain. Memang dalam keadaan yang sangat horrible lah rasanya. Kami tak boleh bekerja dalam keadaan bahkan declare bankrupt. Dan kita minta Menteri Keuangan kedua tolong lihat balik. Pasal dulu kita sudah minta. Dan bank-bank ni dia pergi berjumpa dengan menteri bersendirian. Dia tak nak kita ada. Beribu-ribu orang yang bankrupt tu nak jadi apa? Maknanya kena lepas. Pasal ini kehidupan. Dan mereka maknanya terperangkap dalam sistem itu sendiri. Rumah nilai 2 juta, dia tinggal hutang 100,000. Bila dia tak dapat bayar pasal dia di bankrupt dalam satu kes, dia orang nak lelong rumah tu. Jadi bila rumah tu nak lelong, kalau pun lelong maknanya 2 juta, tapi dia nak bayar untuk 100,000 saja. Jadi benda yang tak masuk akal. Bila dia dah di bankrupt, duit yang dia dapat kelebihan tu 1.9 million tu, dia pun tak boleh pakai pasal pergi ke insolvency. Jadi ini sistem perlu diperbetulkan. Maknanya mungkin paralel itu tak boleh meletak akta-akta yang up to date. Tapi pada perbankan Islam, ini must be put in place supaya tidak ada orang rasa diinayai. Apabila Majlis Penasihat Syariah ni, SSC ni tak mainkan peranan yang saya kira perlu membaiki kerosakan yang ada sekarang ni. Kuasa yang Majlis Penasihat Syariah ada amat besar sekali. Keputusan Majlis Penasihat Syariah adalah mengikat pada mahkamah. Mahkamah terpaksa terima, termasuklah majlis fatwa. Keputusannya mengikat semua. Ini sengaja dipinda. Mahkamah tak ada kuasa untuk menentukan produk ini Islamik atau tidak. Majlis Penasihat Syariah lah badan yang pertama yang menentukan produk ini Islamik. Jadi bila dipertikaikan di mahkamah, produk tu tak Islamik, takkan kita pergi tanya balik lagi sekali kepada orang yang pertahankan produk tu sebagai Islami. Adakah mereka akan bertukar keputusan? Tak ada. Dia telah mengambil kuasa yang ada pada mahkamah. Tetapi itu tidak bermakna mahkamah tidak boleh membuat keputusan berdasarkan fakta. Ini selari dengan fungsi mahkamah. Justice is served. Bukanlah untuk hari ini buat satu keputusan, besok buat keputusan lain. Tapi role mahkamah ialah untuk develop the law. Sebab ada perkeliling mahkamah yang dibuat bertahun-tahun lepas yang melarang saksi pakar, expert evidence dipanggil untuk menentukan sama ada produk ni Islami atau tidak. Jadi kita tak boleh panggil Yusof Qaradawi, kita tak boleh panggil saksi-saksi pakar yang mengatakan produk ini Islami atau tidak. Tak boleh panggil ya?
Final decision is with SAC Bank Negara, Majlis Penasihat Syariah, Syariah Advisory Council, Bank Negara. Tips untuk malam ni, cuba anda tanya pegawai bank tersebut, jadual untuk komisioner diletakkan sebelah-sebelah untuk menjawab adakah relevannya Islamic banking. Kita menegur ini bukan pasal nak tutup Islamic banking je. Profit tu mesti munasabah dan must not be oppressive, tidak menekan. Dan bila ditangguh pembayaran dia sampai boleh beli 3,5 rumah. So perlu ada satu mekanisme yang dikaji semula mengenai macam mana cara perbankan Islam membuat keuntungan. Kalau pelanggan tu tak lawan, habislah dia. Kerana 10 ni yang dia maafkan, customer bank lain semua datang sini. Betul. Dia lagi berkat memberi kuasa kepada menteri untuk membuat keputusan. Perkara ni Islamik. Jadi ini ada sikit risiko lah. Section 3 Akta baru ni. Kenapa tak kita pindah saja Section 55, 6, 57, itu yang kena buat segera. Kita pindah itu sebab ini memberi kuasa penuh kepada panel penasihat syariah untuk berbuat apa saja dan mereka terlepas. Dia orang kata dia boleh bayar denda 25 juta kalau cuai negligent. Tapi bagaimana, siapa yang menentukan produk tu Islamik atau tidak? Mereka juga yang tentukan. Gerakkan kuasa pengguna.